Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kelas mengaji tulis tesis. Alhamdulillah lagi sekali kita dah sampai kepada bab analisis dalam topik untuk hari ini. Topik dia adalah untuk analisis kebolehpercayaan ataupun kita panggil reliability test. Kemudian kita akan belajar analisis korelasi dan juga regresi. Biasanya dalam kedua-dua analisis ni kita belajar dalam strategi penyelidikan tinjauan ataupun survey yang mana menggunakan Likert scale sama ada 4 ke 5 ke ataupun 10 ataupun kita panggil selang interval Okey, dalam konteks kat sini kita akan cover 3 perkara ini, analisis kepercayaan, korelasi dan regresi. So ada assumption yang kita kena faham. Sekali lagi kita masih lagi menggunakan data yang sama seperti mana yang kita juga merujuk pada buku yang sama, ya, buku daripada penulis daripada UUM, dan data kita ambil daripada penerbit UUM sendiri yang kita boleh download, dan sebenarnya dalam buku tersebut ada dia punya detailnya. Okey, tapi dekat slide ni pakcik ambil daripada buku tersebut supaya dia selari dengan data. So kita boleh merujuk buku ataupun merujuk pada slide ni. Okey, dan saya advise lah kalau nak beli buku ni pun bagus. Untuk secara asas kita boleh belajar sedikit basic tentang apa itu meteorologi, dan kita boleh belajar analisis deskriptif, macam kita dah belajar itu ujian normality, belajar factor analysis. So hari ni kita belajar ujian reliability test, analisis kebolehpercayaan, korelasi dan regresi, dan beberapa yang lain lah. Okey, jadi kita tak payah nak buang masa, bukan buang masa lah, maksudnya kita terus fokus pada apa yang kita nak belajar hari ini. Kita punya keutamaan hari ini adalah nak belajar tentang 3 ni. Okey, ada dalam 33 slide, so kita dapat ringkaskan supaya semua orang faham. Motif pakcik, objektif pakcik dalam menyampaikan untuk fasa level 1 ni adalah kita memahami apa itu analisis penyelidikan dalam konteks ni lah, dengan menggunakan penyelidikan kuantitatif. So kita boleh belajar bagaimana untuk analisis hubungan, dalam bila sebut korelasi ni analisis hubungan, ataupun nak tengok effects ataupun kesan ataupun pengaruh, kita boleh gunakan ujian regresi. So dia ada linear, dia ada multiple juga, ujian berganda. Okey, kat sini kita akan berhalusi lah satu persatu. Okey, kita faham dulu analisis kebolehpercayaan. Okey, kita bila nak jawab kita punya objektif kajian atau persoalan kajian, memang kita nak tengok hubungan atau pengaruh. Hubungan pakai korelasi, pengaruh boleh tengok ujian regresi. Tetapi kita ada berapa ujian sebelumnya. Dia dipanggil ujian validity dan reliability. So validity kita dah mulakan hari tu buat ujian normality. Okey, lepas ujian normality kita buat ujian factor analysis. Lepas factor analysis kita boleh buat ujian reliability. Contoh kita boleh pakai Cronbach alpha, contoh. Jadi ujian kebolehpercayaan instrumen ni keupayaan hubungan konsisten antara item yang mengukur ataupun membentuk satu konstruk dalam sesuatu instrumen dibina secara tepat, output dia tepat dan konsisten. Contoh kat sini kita boleh pakai nilai alpha ataupun Cronbach alpha yang dapat mengukur konsistensi antara item membentuk konstruk. Yang kita pun dah belajar apa tu jenis-jenis validity, jenis-jenis reliability. Okey, dalam sini kita buat. Kemudian kat sini lah, contoh kat sini kita terus contoh, sebab bila nak belajar ni kena ada contoh, kena ada exercise. So dia tak boleh penerangan. So dia tak boleh penerangan tu penting, interpretation tu ada. Okey, dalam slide pakcik ni pakcik ada buat ringkas juga the way untuk buat interpretation lah. Okey. So ada 10 item, andaikan kita ada 10 item. So ada item 1 sampai item 10, yang mana kita boleh katakan dengan menggunakan skala Likert lah, skala Likert. So kat sini kita pakai skala Likert 4, tak semesti 4 lah, boleh pakai 5, 6, 7. Contoh kat sini 4. So 0 tu sangat tidak setuju, yang 4 tu sangat setuju. Okey, so katakanlah macam hari tu nak ingatkan ni balik, kalau you masih ingat, asalnya kena ingat lah benda ni. Yang bila kita belajar deskriptif, ingat tak kalau soalan tu bercampur positif dengan negatif, data tu perlu dineutralkan. Yang kita buat record, kita mirrorkan, terbalikkan. Kita mengandaikan daripada 10 item tadi 3, 4, 6, 8, 9. Tapi malam ni pakcik tak adalah buat record tu, kita andaikan 3, 4, 6, 8, 9 tu adalah soalan negatif. Jadi kita kena record dulu. Jadi kita buat record macam itu, kita dah buat dah. Andaikan kita dah buat record, kita dah terbalikkan soalan-soalan negatif jadi neutral balik jadi positif.
Okey. Kemudian dia ada arahan dia macam sebelum-sebelum ni, kelas-kelas sebelum ni yang mana kelas-kelas yang pakcik tunjukkan, okey, klik ni, klik ni. Okey, ni pun sama. Mula-mula klik analyze, klik scale, klik reliability analysis. Okey, kita akan sampai reliability analysis, kemudian masukkan item kita. Tadi ada 10 item kan? Masukkan 10 item tu masuk dalam kotak items, kemudian klik plat statistik. Lepas tu tandakan ataupun tick pada item scale if item deleted. Item ni bahagian penting takut orang terlepas. So kita kena juga scale if item deleted. Pakcik jelaskan sikit. Scale if item deleted ni sangat penting. Lagi-lagi kalau sekiranya data kita dari segi data awal kita, statistik Chromebase Alpha tu tidak menunjukkan nilai dia katakanlah kurang, kita kena dapat 0.7 ke atas, katalah kurang daripada 0.7. So untuk scale if item deleted ni sangat penting untuk kita pastikan macam mana kita nak modify ataupun kita nak ubah supaya nilai Chromebase Alpha kita mencapai 0.7 ke atas dengan berlakunya proses diduktif lah, ada pengurangan item. Tapi pengurangan item tu tak boleh main belasah je, dia kena berdasarkan statistik output dia advise kat item mana yang kita boleh delete. So kalau delete item ni dia akan meningkatkan, dia akan mengubah ataupun meningkatkan nilai Chromebase Alpha kepada satu nilai yang lebih baik, iaitu maksudnya lebih pada 0.7 ke atas lah. Okey. Dan juga scholar jugalah ada yang 0.8 lah dan 0.9. Kalau kategori saya sebenarnya kalau secara umum saya berkata 0.9 tu sangat baik. Tapi dalam statistik sebenarnya terlalu reliability yang tinggi pun menjadi persoalan juga. Okey, tapi dalam 0.8 dan 0.9 itu yang terbaik. Ramai orang orang statistik recommend dari 0.8 0.9. Tapi ada juga scholar yang mengatakan sebenarnya 0.7 ke atas okey dah lah. Okey, kemudian nombor 4 klik continue. Bila dah masukkan tandakan tick scale if item deleted dan correlation tu, okey, lepas tu klik continue, pastikan alpha telah dipilih dalam kotak berlabel model dan klik OK. So ada 5 arahan. So 5 arahan dia kena ada. So agak mudah sebenarnya kalau kita dah biasa dengan SPSS, dia klik result. Dia tak macam orang kualitatif, dia humanistik sikit. Tapi kat sini dia memang ada arahan ni, dia sebenarnya tak perlu hafal. Bila you ada slide ni, contoh dia, you simpan slide ni, bila nak guna nanti tahu apa nak klik. Okey, kemudian bila kita dah klik 5 arahan tu, dapatlah keluar result dia. So kita tengok dekat box output tu tulis reliability statistic. Dekat situ ada Chromebase Alpha. So Chromebase Alpha nilai kat sini adalah 0.868. So kalau kita pakai nilai PAR tadi 0.7, maksudnya nilai ni melebihi 0.7. Mengatakan kita punya set ni, sampel ni memenuhi ujian reliability. Maksudnya data ni sah. Okey, boleh dipercayai. Okey, dengan baik. Jadi tengok nilai, kalau nak tengok dia bagi juga ni, bila you pakai tadi dia akan keluar juga output lain, nilai mean, nilai standard deviation. Kita boleh tengoklah item tu. Okey, dengan kita punya nilai N, nilai sampel kita 50. So dia tengoklah inter item correlation matrix. Biasanya kita tak laporkan bahagian ni. Okey, kemudian kita tengoklah laporan-laporan lain. Jadi tunjukkan tadi reliability statistik kan. Jadi kan kita punya data tu reliable. Okey, contoh kat sini dia bagi contoh juga yang kita pilih if item statistik related yang deleted tadi tu. Okey, tapi kita tak ada masalah sebab data kita tadi dah memang dah 0.868 dah tinggi. Katakan yang tadi kat sini bukan 868. Katakan dia bukan 0.6868, dia 0.686. 668 sorry. Ni kita sekarang 0.868 tapi katakan kita dapat 0.668. Maksudnya kurang daripada 0.7. Jadi refer pada box ataupun items total statistik, dia ada Chromebase Alpha if item deleted. Kalau contoh berdasarkan ada nilai dia, katakan disebabkan tadi tak capai 0.7, saya tengok kat sini item mana yang kalau saya delete akan dia naikkan tingkat Chromebase Alpha. Okey, saya ambil kat sini nilai yang tertinggi. Saya decide nilai yang tertinggi, contoh. Jadi nilai yang tertinggi kat sini adalah 0.866, iaitu item yang ke-9. Sekiranya item ke-9 ni saya gugur ataupun delete kan dia, saya punya nilai Chromebase Alpha yang daripada 0.668 tadi akan diubah secara automatik menjadi 0.866 bila kita menggugurkan item ke-9. Item 9 ni kita gugurkan, nilai Chromebase Alpha dekat reliability statistik tadi dalam box tadi akan ubah daripada 0.668 akan jadi 0.866.
Tu item ni box ni. Orang buat Chromebus Alpha kadang orang tak buat ini, dia terus run je, dapat nilai reliability statistik. Kalau dapat 0.868 tu maksudnya okey dah, seronok dah. Tu satu. Yang kedua, kadang-kadang tengok juga supervisor. Kadang-kadang supervisor dia tak nak tengok secara total. Dia nak tengok sekejap pun boleh ubah. IV berapa Chromebus Alpha dia, DV ada berapa Chromebus Alpha. Dalam IV tu ada 5 factors. So 5 factors ada juga supervisor nak tengok juga, okey factors A berapa. So tengok satu-satu. Jadi dari pelaporan dia boleh buat dalam bentuk table. Okey, selain daripada kita tunjukkan secara total berapa nilai reliability kita boleh pecahkan kepada nilai IV dan DV, dan kita boleh tengok factor by factors. Biasa item per item orang tak tengok, orang tengok factors ataupun pun boleh ubahnya nilai ini. Tunjukkan kedua-duanya dalam satu muka surat je pun boleh buat. Okey. Okey, ya, jadi katakan tadi semua dah okey dah, kita daripada hari tu kan, daripada siri 1, siri 2 dan siri 3, okey. Jadi kita dah buat normality pun dah okey, kita dah buat pattern analysis pun dah gugurkan beberapa item yang tak sesuai, dah fit dah, maksud dia buat Chromebus Alpha pun okey, dah melebihi 0.7 okey. So masa sekarang ni okey, yang tadi tu kita buat ujian normality. Kita buat factor analysis sebelum ni, normality dengan factor analysis kita buat sebelum ni, dan buat Chromebus Alpha. Dia tidak menjawab mana-mana objektif kajian atau research question maupun hipotesis, tak jawab pun. Tapi ini prasyarat yang kita kena penuhi, iaitu ujian kesahan dan kebolehpercayaan. Sekarang masanya untuk kita jawab kita punya research question. Katakanlah hari tu kita dah belajar analisis deskriptif, katalah tengok tahap. Jadi objektif atau research question nombor 1 dah terjawab dengan analisis deskriptif. Okey, kita jawab analisis objektif atau research question nombor 2, iaitu nak buat ujian korelasi. Okey, kat sini memang ada exercise tunjuk ujian korelasi. Okey, ujian korelasi ni saya bacalah sebab nak kena faham baru kita boleh relate kita punya research. Okey, kat sini dia punya contoh. Okey, kalau nak pakai data, dia kata buka bab 15, nanti tengok kat data tu, pilih 15 data korelasi 1 untuk buat exercise ni. Okey. So, dia punya case. Seorang penyelidik ingin mengkaji sama ada minat pelajar menonton TV. Ingat minat pelajar menonton TV mempunyai hubungan yang kuat dengan pencapaian pelajar. Okey, minat tengok TV mempunyai hubungan dengan pencapaian pelajaran. Okey. Dalam satu ujian, sampel seramai 50 orang. Ni contoh, dalam research korang mesti 500 orang kan, ini 50 orang yang telah mengambil ujian bulanan di sebuah sekolah telah diambil dengan merekodkan. Okey, pelajar tu telah diambil, direkodkan jumlah jam, berapa lama pelajar berkenaan tu tengok TV seminggu. Berapa jam dia tengok dalam seminggu, berapa jam lamanya dia tengok TV, dengan merekodkan juga markah yang dia perolehi dalam ujian bulanan tersebut. Nak tengok hubungan minat pelajar tu tengok TV dengan hubungan dia dengan pencapaian pelajar melalui ujian bulanan tadi. Pencapaian minat TV ada hubungan tak dengan pencapaian? Sejauh mana hubungan tu? Ada ke tak ada? Okey, dalam statistik dia namanya ada perkali korelasi. Daripada nilai dia yang paling tinggi 1, yang paling rendah 0. Kosong ni maksudnya kosong. Kalau kata 0.0001 ada nilai lagi. Ini kosong. Kalau kosong maksudnya tiada hubungan. Itu nombor 1 kena tahu. Nilai 0 sampai 1. Kosong genap kosong tak ada nilai. Kosong tiada hubungan. Kalau 0.001 maksudnya hubungan yang sangat lemah. Katakanlah bernilai 1. Nilai 1 ni perfect, sempurna. Maksudnya hubungan yang sangat-sangat kuat. Jadi kita boleh kata hubungan tu bagaimana? Hubungan yang lemah, hubungan yang sederhana atau hubungan yang kuat, berdasarkan nilai perkali korelasi yang kita dapat lepas buat statistik nanti. Okay, itu nombor 1. Yang kedua, nilai ni berbentuk positif atau negatif. Kalau berbentuk positif, maksudnya dia positif. Dia dah meningkat dalam dua keadaan. Kalau banyak tengok TV, banyak tengok TV, pencapaian akan meningkat. Banyak tengok TV, pencapaian meningkat. Itu maksudnya positif. Okey, simbol dia positif. Kalau hubungan dia negatif, banyak tengok TV, pencapaian menurun. Jadi dalam kes ni hubungan dia negatif, atau bahasa Melayu kita disebut hubungan yang sungsang. Yalah, banyak tengok TV, result kau turun. Itu namanya hubungan negatif atau hubungan secara sungsang. Itu yang kedua.
Yang ketiga, bila nak faham pasal hubungan ni dengan kita panggil significance. Adakah hubungan itu signifikan? Hubungan positif signifikan, hubungan negatif signifikan, ataupun hubungan negatif tak signifikan. Ini macam itulah. Bila masuk signifikan ni, maksudnya kalau bahasa kita bahasa pasar, padu lah, betul-betul lah dia ni memang betul ada hubungan lah, memang betul-betul. Bahasa pasar itu maksudnya hubungan yang significance. Okey, dalam kes ni kita ada nilai signifikan. Biasanya dalam kes korelasi ni, contoh kalau kita pakai software SPSS, biasa nilai kita ada nilai signifikan adalah kurang daripada 0.05. Jadi nilai statistik yang tunjukkan nanti kalau hubungan itu kurang daripada 0.5, maksudnya data kita tu ataupun hubungan kita tadi menjaga hubungan yang signifikan. Yang tu kena faham 3 tu perkara yang kena tahu. Ada hubungan ke tak ada hubungan, tengok nilai kosong pada nilai 1, kemudian positif dengan negatif hubungan tu. Okey. Yang ketiga adalah tengok signifikan, adakah hubungan itu signifikan ataupun tidak. Okey, kita tengok tadi kes ni minat dengan pencapaian. Okey, dia ada 7 arahan. Okey, klik analyze, lepas tu klik correlate, klik bivariance. Bivariance nak tengok hubungan. Okey, tu nombor 1. Yang kedua, masukkan markah hujan. Tadi kita dapatkan markah hujan bulanan dia. Klik markah hujan dan jam menonton TV. Masukkan dalam kotak variables. Okey, masukkan dua markah hujan dan jam menonton TV itu dalam kotak variable. Pastikan kita pilih sekarang ni buat korelasi Pearsons sebab data bertaburan normal tadi. Jadi pastikan Pearsons dipilih daripada kotak correlation, coefficient dan two tail. Kita pakai two tail, dipilih daripada kotak test of the significant. Klik pada kotak flex significant correlation. Pastikan kita klik pada kotak flex significant correlation. Klik options. Lepas tu kita masukkan juga mean. Kita klik mean dan juga standard deviation dalam kotak statistik. Dalam box statistik masukkan mean dengan standard deviation. Klik continue, klik OK. So kita ada 7 arahan untuk buat ujian korelasi ini. Okey. Jadi dapatlah result dia. Tengoklah sebab kita dah masukkan semua maklumat, masukkan mean, standard deviation. So nilai aspek deskriptif statistik pun keluar. Jadi kalau tunjuk kat sini deskriptif dia markah hujan 64 kan. Jadi kalau tak tengok jam nonton TV ada dia kata 2.5 jam. Okey, kat sini. Jadi kita kat sini tengok Jadi korelasi ni hubungan. Dia akan keluarkan dalam bentuk matrix lah. Dia akan beritahu hujan markah dengan jam menonton TV. Kalau tengok hujan markah hujan dengan hujan, maksudnya jumpa sesama sendiri, dia akan keluar satu lah. Yalah, diri sendiri jumpa diri sendiri, hubungan. Macam mana hubungan dengan diri sendiri? Dia akan jadi satu. So kita bukan nak tengok hubungan sesama kita. Kita nak tengok hubungan antara jam tonton TV tadi dengan markah hujan. Nilai yang didapatkan sini, cuba bantu supaya kita faham tadi. Macam berkomunikasi dua hala pula kan. Okey, kat sini pakcik jelaskanlah result dia dapat negatif ataupun nombor simbol negatif tu kosong, satu paling maksimum, satu tu sempurna. So dia dapat ni 0.936. Okey, kita faham. Kalau simbol negatif, hubungan ni secara songsang. Kalau banyak tengok TV, pencapaian dia menurun. Kurang tengok TV, pencapaian meningkat. Itu maksudnya hubungan songsang. 0.9 menghampiri 1 bermaksud hubungan yang sangat kuat. Okey, di sebelah dia tu, kalau dari segi simbolik tu ada nilai asterisk. Nilai asterisk tu nilai bintang-bintang tu. So nilai bintang-bintang tu kat bawah tulis tu, dia kata bintang dua kecil tulis correlation is significant at the 0.01 level, sebab kita decide two tail tadi. Jadi hubungan ni signifikan. Jadi nak kata sekarang ni hubungan secara songsang, hubungan yang sangat kuat dan signifikan. Inilah dia. Ini maksudnya ternyatalah minat pelajar menonton televisyen tadi, minat pelajar menonton TV mempunyai hubungan yang songsang dengan pencapaian. Yang mana lagi banyak tengok TV, pencapaian menurun, atau kurang tengok TV, pencapaian meningkat. Iaitu hubungan yang songsang secara sangat kuat sebab kita dapat 0.9. Hubungan yang sangat kuat sebab 0.9 yang secara signifikan. Nanti explain kat sini. Pakcik memang ada buat interpretation, ada 5 point interpretation kat sini. Mula-mula tulis jadual menunjukkan nilai perkali korelasi ialah negatif 0.936. Negatif menunjukkan hubungan songsang antara jumlah jam menonton TV dan markah ujian. Semakin meningkat jumlah jam menonton TV, maka markah ujian semakin berkurangan. Nilai
Negatif 0.939 sangat menghampiri 1. Dia panggil korelasi negatif sempurna sebab ada negatif tadi. Ini menunjukkan korelasi antara jumlah jam menuntut TV dengan markah hujan adalah hubungan negatif yang sangat kuat. Simbol asterik star tadi menunjukkan signifikan pada aras keertian 0.01 iaitu 99% selang keyakinan, iaitu nilai dia signifikan. Jadi hubungan yang negatif atau yang songsang yang sangat kuat dan signifikan. Cara interpretation penerangan tu ada dekat slide ni, muka surat 16. Okey, kemudian kita dah faham itu korelasi. Korelasi tak semestinya 2. Tadi kita tengok minat dengan pencapaian, dia boleh banyak. 3, 4, 5, 6, 7 boleh tengok kan. Kita boleh tengok hubungan dia. Jadi korelasi ni kalau ada IV dengan DV, dia boleh tengok hubungan antara IV dengan DV pun boleh. Katakan IV kita ada 6, hubungan antara ke-6 IV tu pun kita boleh uji. Kata ada hubungan kita A, B, C, D, E, F. Nak tengok ni semua ni independent variable. Nak tengok A dengan B boleh, A dengan C boleh. Hubungan sesama sendiri dalam variable yang sama ataupun different variable. Okey, kita pergi ujian regresi. Okey. Pakcik terus pergi regresi berganda lah sebab kita nak bagi tunjukkan biasa kalau buat multiple regression, kita buat multiple regression berganda, maksudnya lebih daripada satu variable. Kita katakan kat sini, contoh kat sini variable yang lebih tu kita pakai, kita ambil mudah kita pakai 2 IV 1 DV dalam kes ni. Okay, kita pergi kes ni pakcik suka buku ni sebab dia punya assumption, dia punya step assumption betul lah, andaian tu dengan dia punya proses detail. Pakcik memang kalau siapa student pakcik nak buat multiple regression, pakcik memang suruh refer buku ni, especially untuk dapatkan step dia. Nanti pakcik tunjuk panjang step dia. Okey, cuma ada setengah dalam statistik kadang-kadang dia jadi macam normal practice, kita susah nak interpret kenapa kita pakai yang tu. Okey, tapi kalau yang mendengar ni memang bidang ilmu dia bidang statistik, memang degree master PhD di bidang statistik, dia lebih arif lah. Kalau tanya pakcik buat sebab kalau guru pakcik cakap ini pun normal practice tadi, memang kita pakai yang ni sebab ini popular dia macam ni. Okey, ini nak dapatkan sebab keteguhan. Memang kalau orang kita practice ke, kita pakai yang ni sebab nak dapatkan lagi fit. Tapi kita boleh option, kalau tak boleh yang ni kita boleh pakai yang ni. Oh, ada optional. Itu yang saya belajar lah. Okey, kita pergi go through pada exercise untuk regresi berganda ataupun multiple regression. Seorang pengurus, ini kesnya, seorang pengurus sebuah syarikat jualan langsung ingin mengkaji hubungan antara jumlah produk ingin mengkaji hubungan jumlah produk yang dijual dalam seminggu. Kalau dalam kita belajar Y dulu kita panggil persamaan serentak. Kita katakan kita nak dapatkan output, katakan Y kan, yang memberi kesan gantikan dengan X, X1, X2. Kita tak nak cerita benda itulah, tapi kalau orang faham, kalau suka matematik atau matematik math zaman sekolah, dia suka gantikan Y sama dengan X nombor 1, X nombor 2, dia buat simbolik macam tu. Jadi kita nak tahu jumlah jualan produk dijual selama seminggu ataupun nilai Y dengan jumlah bekerja. Ini nilai kita punya independent variable kita lah. Kita punya DV kita adalah jumlah jualan seminggu tu. Kita punya independent faktor yang mengubah, yang dapat mengubahkan kita punya DV tu. Kita panggil pemboleh ubah bebas. Yang pertama adalah jumlah jam bekerja. Jumlah jam bekerja, berapa jam dia kena kerja. Dan harga yang ditetapkan. Jadi X1 tu masa bekerja, X2 adalah harga. Bagi beberapa kawasan yang berlainan, so 51 orang jurujual telah dipilih sebagai responden kerja. Okey, faham macam ni? Yang logik ni dalam reality. Macam ni, company mungkin plan dia ada KPI. Mesti company kan ada KPI dia. Jualan ada satu nilai untuk target jualan. Untuk mencapaikan jualan yang ditargetkan itu, berapa lama dia punya salesman tadi itu kena kerja, dan berapa pula penetapan harga satu produk tu. Persoalan kat sini kalau tengok bincang logik adakah untuk mencapai jualan satu jumlah tu, katalah 1 juta, untuk mencapai 1 juta tu staff kita ataupun marketing agent kita tadi tu kena kerja lebih masa ataupun kena main strategi harga ataupun kedua-duanya. Memandangkan kajian ini, nama dia adalah multiple regresi ataupun regresi berganda. Dia kena baca bersama-sama. Baca dia macam mana? Harga, harga produk tu dan masa bekerja. Dia kena baca masa bekerja dan harga mempengaruhi jualan.
Sebab kalau kata linear ataupun satu, bolehlah kata harga mempengaruhi jualan, masa bekerja melalui jualan. Tapi kalau you buat multiple regression ni, masa you analisis, you sebenarnya dapat dua-dua result. Result untuk multiple dengan result untuk yang satu-satu, yang individuals. Yang satulah, maksudnya nak tengok harga kesan dengan jualan boleh dah tahu, masa bekerja dengan jualan boleh tahu, ataupun set multiple tu. Okay, kita pergi pada arahan. Arahan ni terus terang pakcik cakap dia ada sangat banyak arahan dia. Arahan dia sampai ke 19. Jadi 19 ni kena ikutlah prosedur ni. Jadi nak tak nak kena ikut analisis prosedur ni. Dia ada sampai 19 arahan. Itu kadang-kadang kata regression bukan level PhD. Kalau dia tak ikut 19 ni, maksudnya tak sempurna lah, ataupun mungkin regresi dia tak lengkap. Okay, kita cuba ikut step dia. Ada 19 ni. Okay, kalau kata nak buat regresi, saya cakap terus terang dengan student pakcik, ramai buat multiple regression, buat PhD elok je. Kalau tanya tak ada masalah. Siapa yang kata multiple regression bukan level PhD? Kita PhD tidak menghitung dari segi hebatnya analisis. Dia paling penting ketepatan untuk menjawab research question. Itu yang terbaik. Dia boleh menjawab, menyelesaikan pernyataan masalahnya. Dia buat penulisan bagus, kesesuaian, teori yang ada, konsep yang bagus, penjelasan perbincangan yang bagus dalam bab 2, apa tu metod yang betul, analisis yang baik, perbincangan yang tepat, menarik, berkesan dalam outcome, memberi impact. Betul lah, itulah PhD. Okey, nombor 1, klik analyze, klik regression, klik linear. Klik analyze, regression, linear. Lepas tu masukkan kita punya DV kita tadi, produk masukkan dalam kita punya dependent variable. Jangan terbalik. Kat sini yang penting tahukan mana satu IV, DV. Kalau DV masuk kotak dependence, kalau IV masuk dalam kotak independence. Dia kena tahu mana satu IV, mana satu DV. Jangan salah masuk. So sekarang ni produk masuk kat DV, masa kerja dan harga masuk dekat independence. Nombor 4, klik statistik. Nombor 5, klik estimate dan model fit di bawah kotak. Nombor 6, klik case wise diagnostic di bawah kotak residual. Pastikan outlier outside dipilih dari segi yang awal. Pesan pakcik, siapa yang nak gunakan slide ni, tengok juga gambar yang saya pakcik screenshot ni. Kalau kadang rasa macam confused arahan tu, klik ikut macam mana yang ada dalam box ni. Macam ni, linear regression statistic, klik estimate, klik confident, klik model fit, klik descriptive, klik collinearity, klik Darwin Watson, klik K-wise diagnostic, klik semua tu. Okay. Kemudian nombor 7, klik continue. Lepas tu klik plot. Okey, lepas ni standard residual plot dia, klik histogram dengan normal probability test. Kemudian masukkan nombor 9 dengan nombor 10 tu, masukkan Y Z resid, Z R E S I residual. Okey, kemudian gantikan X dengan Z pred, Z P R E D. Okey, tu masukkan. Kemudian klik continue. Dalam kotak predictive value, klik tarikh klik berapa, dekat residual klik standardize dengan studentize. Kemudian dekat distance klik Mahalanobis dengan Cook. Kemudian kat bawah sekali jangan lupa dekat export model tu klik dekat include the covariant matrix. Secara total ada 19. Ingat pesan saya, nanti kalau siapa nak gunakan slide ni, refer screenshot gambar statistik SPSS tu saya nyatakan. Ikut seperti mana yang telah dinyatakan. Jadi cukuplah 19 step tu. Jadi dengan last sekali, terlepas pandang pula, kita last sekali kita akan masuk dekat klik bahagian option tu. Akan pastikan, sebab benda ni kadang dah setting dah, kalau lain kena setting, make sure use probability of F dan include constant in equation. Kadang-kadang dia benda ni dah ada. Dan pastikan kita dalam missing value exclude case pairwise. 3 benda tu lah. Pastikan dalam stepping method criteria kita tick use probability of F. Kita kena klik juga tick dekat include constant in equation. Dekat missing value kena tick dekat exclude k pairwise. Jadi cukuplah 19 tu. Okay, dapatlah result. Jadi kalau kita tengok secara satu-satu atau secara linear, kita tengok sekarang ni masa bekerja je satu je. Masa bekerja dapat memberi kesan ataupun kita kata pengaruh terhadap jualan produk. Tengok harga pun dapat memberi kesan kepada produk, sebab nilai dia adalah signifikan adalah 0.00, iaitu kurang daripada 0.05. Jadi sekarang dia tengoknya, okey, kalau nak meningkatkan jualan produk ni, masa staff dia bekerja pun sangat signifikan. Penentakan harga pun sangat signifikan. Tapi kalau nak tengok multiple regression, kena baca dua-dua, harga dan masa
memberi kesan kepada jualan produk. Itu maknanya multiple regression. Kalau satu, dia baca satu-satu. Okey, sebelum tu kita nak kena baca berapa assumption lah. Semua assumption ni tak ada kat sini. Nanti pakcik share lah dekat group WhatsApp. Assumption yang perlu ada dalam korelasi supaya kena mematuhi. So banyak kita tengok autokorelasi. Contoh kat sini lah, kita tengok nilai Durbin-Watson. Nilai Durbin-Watson tu kena menghampiri dengan 2. So nilai tu dapat kasi 1.987. Bila dia menghampiri dengan 2, ni menunjukkan data ni tiada masalah autokorelasi. Ramai je kawan-kawan tak bincang. Tu dah kata bila buat regresi analisis kadang-kadang ada berapa assumption yang dia tak ikut. Bila panel tanya yang datanya ada masalah autokorelasi ke? Dia tak tahu. Kalau orang tahu, okey, dalam ujian Durbin-Watson menunjukkan nilai dia menghampiri 2, menunjukkan bahawa tidak ada masalah data autokorelasi. Kadang-kadang ditanya, baru orang faham. Kalau level PhD ni kena ada lah, semua kena ada. Sebab panel akan tanya, kan? Kemudian tengok nilai VIF, nilai variance inflection, iaitu nilai 1 dan 10. Antara nilai 1 hingga 10 menunjukkan masalah, tiada masalah multi-coronality. Bila nilai inflation kita adalah 1.7, so dalam julat 1 hingga 10, jadi tidak ada masalah multi-coronality. Ditambah pula nilai tolerance kita lebih daripada 0.1. Tak adalah masalah multi-coronality bila nilai VIF kita dalam julat 1 hingga 10 dan nilai tolerance kita lebih pada 0.1. Panjang nak cerita ni. Benda kalau orang statistik dia kena belajar banyak lagi lah. Tapi kalau kita memenuhi assumption, bagikan masalah dia supaya tidak ada masalah data kita dengan autokorelasi, supaya kita tidak ada masalah dekat multi-coronality. Masalah multi-coronality kita tengok nilai VIF, variance inflation factors, FIF tu, kemudian tengok nilai tolerance. Nilai tolerance kena melebihi 0.1, kan? Kemudian kita tengok juga sebab dalam regression ni dia ada namanya normality regression. So dia akan keluar juga gambar histogram. So nilai kat sini kita bagi Mahalanobis distance. Nilai Mahalanobis distance dalam jadual darjah bersama dengan 1.91, iaitu kurang daripada 10.597. So yang ni kadang-kadang kita boleh tengok dekat dalam jadual chi-square. Nak tengokkan berapa jumlah. Dia sebenarnya bergantung pada jumlah variables. Sebab kita tadi pakai 2 IV dan 1 DV, dia punya nilai adalah par dia 10.597. So kita dapat kurang, maksudnya mematuhi lah, kan? Jadi tak ada isu di sini dari segi normality dia. Menunjukkan data bertaburan normal. Kat sini kita panggil multivariate normality sebab kita pakai regresi berganda. Okey. Kenormalan data juga boleh dirujuk dengan visual dengan melihat gambar rajah. So tengok gambar rajah macam gambar bertaburan normal. Dan dengan tengok Mahalanobis distance, dengan tengok jadual chi-square, bila kita ada 2 IV 1 DV yang mana nilai kita adalah 10.597, kita kena kurang kat situ. Jadi Mahalanobis distance kita adalah 1.961. Jadi masalah dia kita memenuhi, iaitu isu dia kat sini data bertaburan normal, iaitu multivariate normality. Boleh tengok gambar rajah juga. Okey, kemudian tengok PP plot atau QP plot. Kita panggil sini PP plot. Data dia dekat paksi tu. Data kat paksi tu, data kat situ. Okey, memang tak ada masalah. Memang kita kata kat sini memang data bertaburan normal. So dia tak ada wujud je lah. Dia lawan dekat sini kita panggil outliers kan. Kat sini panggil tidak ada multivariate outliers. Okey, kemudian tengok scatter plot. Scatter plot ni nak baca dia adalah supaya titik-titik tu, zarah-zarah tu tidak membentuk mana-mana patterns. Rajah scatter plot di atas menunjukkan tidak ada patterns dalam taburan data. Ini menunjukkan bahawa data adalah bertaburan normal. Ingat regresi, selain daripada kita buat ujian normal sebelum ni tadi, katalah ujian pilot study, dalam multivariate ataupun ujian regresi tu sendiri, bila kita buat multiple regression, dia ada juga dia panggil ujian normality ataupun multivariate normality. Sebab tu panel pernah tanya, ada pernah tanya kat student saya, okay, you buat regression ni buat multivariate normality tak? Sebaik dia buat, dia ikut buku ni, lepas tu dia ikut step, alhamdulillah dia dapat jawab. Okey, jadi ada maklumat lain juga akan masuk macam nilai deskriptif statistik. Biasanya benda ni kita tak laporkan lah, kita cuma tahu okey, kita nak check balance, sample cukup, tak ada missing values. Okey. Alright, kemudian model summary untuk menjawab objektif kajian, kita tengok nilai R dia. Okey, dalam kes kita tengok kita tengok dari segi keseluruhan sebab kita nak laporkan nanti, kita nak tengok berapa percentage. Okey. Jadi bila kita tengok tadi kedua-dua pun boleh ubah. Harga tadi kita tengok R square kita adalah 0.747. Macam mana kita nak baca R square 0.747? Ni bermaksud
kan orang tanya kan biasanya dalam industri, okey, kalau betul dua pemboleh ubah tadi ni, harga dan masa tadi boleh memberi kesan pada jualan kita, katalah saya berniaga, betul harga dan masa bekerja ni boleh mempengaruhi jualan, mesti kena jawab dalam satu nilai numerical yang baik, biasanya dalam beratus. So macam mana nak tak baca dia? Okey, kat sini baca dekat R square 0.747 bermaksud kat sini 74.7%. Macam ni bos, melalui statistik kita menunjukkan dengan kehadiran harga dengan masa ni dapat memberi kesan pada produk kita 74.7%. Kalau kita istilah kita lah kan, oh company kita memang nak 80 ke atas, maksudnya harga dan masa ni belum cukup lagi lah dapat memberi kesan pada jualan, dia mesti ada faktor-faktor lain. Sebab tu nanti bagi cadangan kita bila dekat bahagian conclusion dicadangkan perlu keterlibatan faktor lain selain pada harga dan masa untuk meningkatkan kesan kepada jualan. Tapi sebenarnya 0.7 tu dah baik dah kan, 74 not bad lah, dapat memberi kesan. Tapi kita wajar kena sebut ada faktor-faktor lain yang boleh menyokong harga dan masa tu untuk meningkatkan lagi peratus ataupun R square dalam jualan. Jadi penting tengok model summary ni yang ada R square. Okey, bila sentuh berkaitan ni, cerita umum lah dalam ni pakcik tak cerita umum je. Bila kita punya IV masa dalam bentuk numerical boleh dihitung, masa 2 jam, 3 jam, 4 jam. Harga pun dalam ringgit, dalam bentuk berangka. Jadi bila kita ada IV yang nilai berangka tu, kita boleh buat persamaan, iaitu Y bersama dengan A campur dengan BX campur dengan tu. Jadi maksudnya kita boleh menilai berapa nilai X, berapa nilai Y, ataupun dapat menghitung Y dengan menggantikan nilai X1 dengan X2 tadi. Jadi boleh buat persamaan serentak. Tapi bila dalam situasi tu sebenarnya satu kajian ini yang menggunakan numerical dalam dia punya IV, dalam menghitung nilai Y dalam DV dapat beri kesan tadi, dia sebenarnya akan membina satu equation. Jadi siapa yang buat regresi multiple regression dengan menggunakan numerical dalam dia punya IV, dia boleh menghasilkan satu lagi contribution, iaitu mengeluarkan equation. Dapat keluarkan equation. Itu menarik. Siapa yang buat regression sebenarnya dia dapat keluarkan equation. Penemuan tu boleh letak kat bahagian contribution kajian ini mengeluarkan equation baru ataupun extension equation. Itu kelebihan dia. Itu tambahan yang pakcik tak cerita dalam ni. Okey, kita boleh laporkan dari segilah nilai-nilai dia dari segi pelaporan. So kita boleh tahukan nilai X dan nilai Y dalam. Jadi nak tunjukkan sini bahawa harga dan masa dapat memberi pengaruh ataupun kesan. Dalam regresi kita panggil kesan yang signifikan terhadap jualan. Dari segi R square dia berapa peratus tadi? 74% tadi. Okey, itu saja perkongsian pakcik. Dia sebenarnya kalau tanya pakcik ni asas. Dia sangat, kalau kata level 1 betul lah ni level 1. Tapi nak pergi pada level 2 dia akan pergi extend. Okey, pakcik ulang balik. Kita start tadi dengan nilai Cronbach alpha. Nilai biasanya adalah pakai 0.7 daripada guru kita Nunelli. Siapa lagi SPSS, kalau yang bagi Julie Balance pun pakai 0.7. Tengoklah sekolah-sekolah. Kemudian kita buat korelasi 3 perkara tadi, positif, negatif, positif, hubungan langsung, negatif, hubungan songsang. Kuat tak kuat, nilai 1 sangat kuat atau sempurna, 0 tiada hubungan. Kemudian tengok regression, kesan. Kalau multiple regression kena ada lebih daripada 1, dalam kes ni 2, harga dan masa. Nak tengok berapa darjah kesan tu, tengok R square. Okay. Nak tengok ada kesan tak kesan tadi, dalam model summary tadi menunjukkan kedua-dua tadi harga dan masa adalah signifikan. Ini menunjukkan bahawa kehadiran masa dan harga memberi kesan kepada jualan secara signifikan, iaitu sebanyak 74%. Itu kita dapat gunakan regression. Hubungan tak boleh tengok kesan. Hubungan tak boleh keluarkan satu nilai berapa peratus hubungan, dia tak boleh. Dia cuma cakap hubungan tu kuat ataupun lemah, songsang dan sebagainya. Kalau kata signifikan, dulu dapat regression pada signifikan, korelasi pada signifikan. Hubungan, okey, kalau kata hubungan dia tidak ada satu nilai, dia kata hubungan kuat ataupun lemah. Tapi kalau regression dia boleh convert R square tu dengan peratus. R square ni dalam statistik biasanya once dia ada lebih daripada 1 dia akan keluar R square. Dia bukan hanya kepada regression je. Kalau dalam mana-mana kajian multivariate pun dia akan keluar nilai R square. Okey. Itu saja. Mohon maaf atas kekurangan pakcik dalam menyampaikan secara ringkas. Pakcik seringkas ni memang
Kalau kita ada face to face, dia suasana dia jadi lain. So dia kena buat, ni dengar je kan, dia kena buat. So mungkin jumpa technical error ke, kita betulkan balik dan sebagainya. So mungkin nak tanya kenapa jadi macam ni, kenapa jadi macam tu, kenapa kena tanda ni, kenapa kena klik tu. Yang tu kita perkhususkan lagi lah. Ada masa, kita ada rezeki, kita akan tambah kelas-kelas lain, tambah level 2 dan dapat jumpa pakcik nanti, kita boleh diskusi lebih. Dekat WhatsApp kita boleh diskusi lebih. Pakcik mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan dalam menyampaikan kelas analisis kepercayaan, korelasi dan regresi. Ini asas yang pakcik cuba terapkan. Kita dah belajar deskriptif, kita dah belajar analisis deskriptif, kita dah belajar ujian normality, kita dah belajar factor analysis, kita dah belajar analisis kepercayaan, kita dah belajar korelasi dan regresi. So ini asas. Sebelum tu kita dah belajar recode and transform data. So kita dah belajar benda tu semua. So ini asas bagi orang kuantitatif. Okey, saya rasa itu permulaan yang baik untuk siapa-siapa yang buat research kuantitatif memahami semua benda ni. Itu asas dia. Okey, next class kita akan cover satu lagi fasa, iaitu dia panggil experiments. So ini survey. Ingat tak lagi kita punya research onion? Kita ada dua, iaitu kalau kuantitatif dia ada survey dan juga eksperimen. So kita akan masuk eksperimen common yang biasa orang kaji, iaitu orang kaji t-test, ANOVA, apa lagi? ANCOVA, SPANOVA, MANOVA, MANCOVA. Okey, pakcik mungkin t-test tu basic lah. Pakcik akan start dengan ANOVA lah. ANOVA sampai MANCOVA untuk next class. Okey, lagi sekali pakcik mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.